Alhamdulillah, anda masih lagi bersama dengan saya Syamsul Bat dalam program Jom Borak Poso. Kita borak yang manfaat, yang borak yang sio-sio. Masih lagi bersama dengan Tuan Haji Izzuddin. Dan ni saya nak share juga satu yang ramai orang tak tahu tentang Tuan Haji Izzuddin ni. Sebelum bergelar kaunselor di Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Tuan Haji Izzuddin juga pernah bertugas sebagai kaunselor di penjara. Yeah. Jadi di kompleks penjara Kajang. Jadi itulah bagaimana agaknya dari segi staff kan, nak tengok pula kan dari segi soal hati ni macam mana pula tekanan-tekanan yang biasanya dialami oleh pekerja-pekerja di penjara. Kita bukan cerita banduan lagi ni, kita pekerjanya sendiri, pegawai dan sebagainya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan SD, saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saya, semasa saya ditempatkan di penjara, itu adalah R&R dalam perkhidmatan saya. Tempat saya rehat dan rawat. Sebab dekat sana sebenarnya dalam penjara ni dia dalam komuniti masyarakat kita juga. Dekat situ ada ragam-ragam manusia pun wujud dekat situ. Cumanya mereka ni dianggap jahat dan ditempatkan di dalam penjara. Kan? Dianggap jahat ni ataupun nanti mungkin ada orang salah faham pula, maksudnya orang kat situ bukan semuanya jahat, tapi maksudnya dijatuhkan hukuman oleh mahkamah kan, dah didapati bersalah, mereka ditempatkan dalam penjara kan. So dari segi kalau cerita pasal soal hati ni dekat penjara ni sangat berat sebenarnya. Sebab dekat situ kita main isu penghuni-penghuni penjara ataupun banduan-banduan dekat dalam penjara ni, mereka-mereka yang telah dibuang mungkin oleh masyarakat, oleh keluarga, oleh adik-beradik, dan mereka ditempatkan dekat situ. So hati yang remuk, hancur, lebih parah lagi lah untuk dipulihkan kan. Kalau staff pula, mereka ni berhadapan dengan banduan-banduan yang orang luar kata mereka ni adalah orang-orang jahat. So diorang punya persiapan diri untuk berhadapan dengan mereka-mereka macam ni lebih besar lah sebenarnya, mencabar lagi. Jadi dari segi contoh. Kalau kita tengok apa yang berlaku setakat ni, contohnya mungkin ada banduan-banduan yang mungkin dikatakan membunuh, memang pembunuh yang memang pembunuh kejam kan. Jadi apa tekanan-tekanan pada staff-staff ni, mungkin pegawai lelaki, pegawai wanita, ada tekanan-tekanan tertentu yang Tuan Haji Izzuddin tengok masa tu? Okey, kalau contohnya saya ambil kes rogol kan, memanglah kalau kita sendiri pun, kalau kita ada ahli keluarga wanita kan di rogol kan, so mestilah kita marah dengan banduan tu kan. Memang geram pun ada. So sebab tu kadang-kadang ada setengah-setengah tempat tu, dia punya goram dia tu memang sebelum apa-apa lagi memang ada salam perkenalan dia kata kan. So digunakan kaedah macam tu lah kan. Tapi ada juga yang di mana cabaran dia ialah nak memulihkan orang ni, orang yang dibuang oleh masyarakat, orang yang dianggap jahat dalam masyarakat, dalam komuniti, dan dicampakkan kat sana, diletakkan, disimpan, ditahan di penjara ni. Dan tugas pegawai ataupun anggota penjara ni lah nak menguruskan mereka. Kalau yang dihukum 5-6 bulan, setahun tu okey lah, tak lama kan. Yang dihukum kadang-kadang seumur hidup kan, ada yang 20 tahun. So berulang-ulang kali jumpa benda yang sama kan. Tu yang di antara dia orang punya tekanan lah pada saya untuk menguruskan banduan yang ada dekat dalam penjara tu lah. Okey. Tentang Ramadan. Pada bulan Ramadan ni, macam mana suasana puasa di bulan Ramadan di penjara ni? Okey. So untuk makluman tuan-tuan perempuan, SD, banduan dekat dalam penjara yang beragama Islam tetap juga berpuasa lah. Macam kita kat luar, jangan ingat dia orang kat dalam tu untunglah kat dalam kan tak puasa lah kan. Tak boleh makan. Boleh makan tak, mereka juga berpuasa sebab dekat dalam juga kita ada aktiviti-aktiviti keagamaan kan. Maksudnya ada ustaz, ada ustazah yang menguruskan mereka ni lah. So dari segi bulan puasa rutinnya sama kan. Cuma mereka tak dapatlah macam kita mungkin dapat balik buka puasa, pergi sebelum buka puasa tu nak pergi bazar Ramadan dulu kan. Kan nak menyinggah sana, nak beli tu, teringin nak makan apa-apa yang kita nak makan kan. Tapi dekat dalam dalam penjara ni makanan yang dimakan hanyalah makanan yang disediakan lah. Itu je lah. Nak minta lebih tak boleh lah kan. Nak murtabak
daging ke apa kan, tak pek lah kan, nak kambing ke apa ke. Tapi memang ada tak dalam bulan Ramadan biasanya menu tu diikut menu Ramadan? Ada. Tapi special day lah. Contohnya ada iftar jama'i ke apa kan, berbuka puasa beramai-ramai ke, tapi tak semua juga yang dapat terlibat. Contoh kalau dekat Penjara Kajang ni kita ada 5,000 lebih banduan. So tak semua juga yang akan terlibat kan. So adalah beberapa orang yang dipilih berdasarkan kelakuan baik dan sebagainya lah. Saya nak tanya Tuan Haji Zudin lah, kalau kita tengok dari segi fasiliti penjara saya difahamkan penjara kita sekarang ni kalau berdasarkan, saya pun pernah pergi sana dulu untuk berceramah kan. Kapasiti ni dah over. Betul. Kapasiti dah over. Melebihi sepatutnya berapa boleh masuk dan berapa pada ketika Tuan Haji Zudin berada di sana tu, macam mana keadaan yang overcrowd tu? Okey, kalau kita memang mengalami keadaan yang sangat sesak, terutama sekali masa kita kembali balik pada zaman PKP dulu kan. Zaman COVID dulu kan. Oh, itu memang kalau kita kat luar sibuk dengan penjarakan, mereka kat dalam tu tak apa nak jarak ada. Kan? Sebab satu sel tu dekat 6-7 orang ada. Ada tu yang lebih lagi daripada tu pun ada. Especially sel yang baru masuk ni. Kan? Sebab tu kes masa dekat penjara pun boleh cecah sampai 300 ke 300 setengah orang. 300 orang dalam satu hari dia punya kes COVID masa tu. Kan? So, kalau kata dari segi kesesakan ni, masa saya keluar, masa saya dibebaskan daripada penjara tu kan, kalau ikutkan Penjara Kajang ni, kapasiti yang selesa 3,500. 3,500 kapasiti selesa yang sesuai lah. Yang sesuai lah, yang cantik lah. Tetapi yang ada masa saya keluar ada 5,642 kot. So bayangkan. Yang penjara wanita pun sama. Penjara wanita kapasiti dalam 1,000 macam tu, tapi dia orang pun dah lebih, tapi saya tak sure lah berapa lebihnya tu kan. Tapi memang dah lebih, dan majoriti ataupun kebanyakannya penjara di Malaysia ni memang dah melebihi had yang ada lah. Dan sebab itulah sekarang ni pun Jabatan Penjara saya dipahamkan sedang dalam usaha, kalau macam kes jenayah yang berkaitan dengan komuniti ataupun bukan memerlukan penjara dalam tempoh jangka masa yang panjang, mereka akan cuba sedaya upaya untuk buat penjara tapi di luar dalam konteks komuniti lah. Lebih banyak menguruskan hal-hal komuniti, bantu masyarakat macam mana dia nak pastikan perkara itu tak berulang lagi lah, kes-kes macam ni. Jadi ada lagi yang nak kita tanyakan ni tentang apa ni, soal hati. Kali ni kita cerita penjara pula kan. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi selepas ini. Setiap hari pelbagai tempat ceramah dan juga aktiviti yang saya lakukan. Mulakan hari dengan susu kambing Al-Amr supaya dapat memberikan tenaga dengan adanya kurma dan madu serta membuat badan saya lebih segar dan sihat. Kepada yang belum cuba, cepat dapatkan. Kepada yang telah pun cuba, teruskan amal secara konsisten supaya memberi kesan kesihatan lebih baik pada tubuh badan anda. Maka, dapatkan segera sementara stok masih ada. Alhamdulillah, masih lagi bersama dengan Tuan Haji Zudin. Kita bincangkan tentang soal hati di tempat kerja. Jadi ini nak cerita di keadaan di penjara ni kan. Kita adalah macam mana wife saya tengah buka cerita Korea tu, nampak yang suasana dalam penjara Korea. Saya kata macam ni ke penjara dia? Cantiknya lantainya, tingkapnya pun adalah. Memang ada jeriji besi tu ada, tapi bilik airnya bertutup. Adakah di Malaysia betul di Korea tu macam tu, ataupun di Malaysia pun ada yang macam tu, atau sebenarnya macam mana? Okey, SD. Kalau nak tanya, yalah kita tengok dekat TV kan, saya pun tak pernah ada pengalaman kan masuk ke penjara Korea ke, ataupun pernah buat hal kat Korea ke apa kan. Kalau boleh janganlah kan. Janganlah. So kalau nak dibandingkan dengan drama dengan apa yang realiti berlaku kan, mungkin adalah, sebab dalam konteks drama ni dia ada setting dia. Kadang-kadang dia nak mainkan momen, dia nak naikkan perasaan. So ada benda-benda yang dia setting sikit lah kat situ kan. Saya rasa nak buat drama kan. So kalau realitinya, sebab tak ada siapa yang merakam, tak ada siapa yang nak tonton. So
mungkin ada kurang, ada lebih daripada tu. Dan kalau kita tahu pun tak semua, ada setengah-setengah penjara yang begitu lama, dah uzur dah. Kan? Dan mungkin penjara-penjara lama ni dia punya kemudahan tidak secanggih ataupun tidak cantik ataupun tidak sebersih penjara yang baru. Itu yang saya boleh komen lah sedikit sebab nak kata semua penjara teruk, saya rasa tak juga sebab saya pernah ada kes yang banduan 25 kali keluar penjara, keluar masuk. So kalau dia tak suka dengan penjara tu, takkan dia masuk lagi kan. So sampai dah 25 kali masuk tu, sudah pasti dia seronok lah duduk dalam tu. Saya teringat Haji Zudin saya pernah lah pergi dulu di satu kompleks penjara lama. Kompleks penjara di Seremban. Saya ceramah dalam tu lah. Ni bukanlah kata kita nak apa kan. Tak pasti. Tuan Haji Zudin mesti pernah pergi kot. Pernah. Kompleks kita, jangan salah faham kami bukan sebagai kena tangkap ke apa. Kami ceramah ada program kat sana. Tapi saya tengok ada satu penjara tu, kompleks penjara lama tu, saya tak tahu lah dah runtuh ke, dia dah tukar baru ke tak, dah upgrade ke belum, tak tahulah, tak pasti. Ada yang tak ada jamban pun tak ada. Ada juga yang tak ada jamban. Betul. Dan bila sebut pasal penjara Seremban ni, alhamdulillah lah, saya 4 bulan praktikal di penjara Seremban. Kan? So saya duduk kat situ, saya tahulah keadaan dia. Dan penjara Seremban ni dia tak besar sangat pun. Kalau tak besar tu bila saya bandingkan dengan penjara Kajang lah. Sebab saya pernah duduk di penjara paling besar sekali di Malaysia ni kan. So dari segi kemudahan tu memang tak dinafikan. Penjara Seremban ni dia ada satu blok yang memang dah uzur lah, memang lama. Dan blok tu tak dirobohkan sebab blok tu juga menjadi salah satu tempat hukuman juga pada penjara, pada banduan yang duduk kat dalam tu. Jadi kalau dia orang ada kes ataupun dia buat hal kat dalam tu, situlah tempatnya. So kalau dia tak nak, dia kena pastikan. So tempat tu ataupun blok tu sendiri sudah menjadi satu tempat hukuman kepada yang dihukum. Dia hukuman dalam hukuman lah dalam tu. Sebab kalau kita bagi selesa sangat, ada TV kan, macam kita kat rumah, payah pula. Ada ke penjara yang ada TV? Ada. Sebab kita gunakan TV ni sebagai salah satu kaedah pemulihan dan rawatan juga. So kadang-kadang contohnya ialah contohnya kalau kita buka cerita Tan Sri P. Ramlee kan, layan cerita-cerita Tan Sri P. Ramlee. So boleh jugalah kadang-kadang ketawa kan. So dia gunakan pengajaran. terapi. So dekat situlah banyaknya terapi. Yang penjara lama tu yang tak ada jamban tu, dia buang air dekat dalam tong aja kan. Dalam tong tu lah. Memang tapi masa bila bersih tu? Biasanya pagi, pukul 7 pagi, masing-masing akan bawa dia orang punya tong ni, ikut giliran masing-masing, beratur lah. Siapa giliran masing-masing. Kalau nasib baik tong tu kosong lah. Kalau tong tu penuh, ramai orang yang membuang, nasib lah yang bertugas tu. Dia kalau dulu, kalau kita kat luar ni berebut bilik air. Ini berebut tong. Bayanglah baunya macam mana tuan-tuan. Jadi itulah, jangan buat hal. Dan sekejap lagi, saya nak tanya dengan Tuan Haji Zudin tentang, kalaulah aku seorang banduan, bukan suruh nak jadi. Kalau aku seorang banduan, apakah yang rutin yang akan kita lalui setiap hari? Adakah duduk tidur membutor ya ke? Atau daripada pagi sampai ke petang? Kalau banduan tu jenis, tak kisahlah. Jenis yang kita nak dengar sangat daripada Tuan Haji Zudin. Mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran. Kita jumpa lagi selepas ini. Susu kambing Al-Am ini merupakan susu kambing yang istimewa. Susu kambing Al-Am campuran madu dan juga kurma. Tak ada bau hamis kerana tak menggunakan kambing dari Malaysia, tapi menggunakan kambing daripada Holland, Belanda. Memang tak ada bau hamis. Ini barulah rasa susu kambing yang terbaik. Ingat susu kambing, ingatlah Al-Am. Maka dapatkan yang original, dapatkan sementara stok masih ada. Okey, tuan-tuan Muslim, masih lagi bersama dengan Samsul Debat dalam Jom Buat Kosong. Buat yang bermanfaat, yang buat yang sesuai. Jadi Tuan Haji Zudin, rutin tu. Banduan yang contoh kan, macam contoh dia katalah dia ditangkap, apa berlaku dekat dalam penjara tu. Adakah beza dia macam hari bekerja, ada cuti Sabtu Ahad ke, ada hari kelepasan am juga ke ikut kan. Macam mana dia orang pagi sampai ke malam? Macam mana? Okey, so kalau katalah biasanya SD saya pun agak tak tahulah benda tu di-plan ke ataupun memang berlaku ke apa ke. Biasanya bulan puasa
kadar berlakunya jenayah ni kurang sikit lah. Mungkin bulan tu sendiri menyebabkan orang nak jadi baik kot, tapi ada juga yang masuk kan. So bila masuk ke dalam penjara ni ada dua keadaan lah. Kalau orang yang first time masuk, memang dia terpinga-pinga lah, tak tahu nak buat apa kan. Yang dah banyak kali masuk tu, dia pula dah macam pegawai penjara pula kan. Dia dah tahu dah lepas ni nak pergi ke mana apa benda kan. Dia pula apa, bagi taklimat kawan-kawan yang lain. Lepas ni kita begini kan. Itu macam perangai masing-masing punya ragam lah kan. So dalam bulan Ramadan ni aktiviti yang biasanya bukan berlaku dalam bulan Ramadan tetap berlaku seperti biasa. Contohnya kalau diorang ni di fasa 3 yang mana mereka ni dalam keadaan bekerja. So kalau ada bengkel, diorang pergi bengkel masing-masing wajib kan ada kerja dia kan? Nak kata wajib tak juga, sebab dia bergantung kepada kekuatan ataupun kemampuan banduan tu sendiri. Kan kalau banduan tu memang sakit ke apa ke, hantar pergi bengkel. Haji asyik sakit kan, payah juga kan. Jadi dia duduk dekat dia duduk di blok ataupun dia diasingkan di rumah sakit, duduk di klinik ataupun ikutlah kemampuan macam mana yang dia boleh sumbangkan kan. Contoh dia di fasa 3 ni mereka ni mungkin pergi ke bengkel dobi. Ada yang mungkin di luar sana ada kemahiran masak, dia akan diletakkan di dapur ataupun di kafeteria. Berapa dia mula? Biasanya pagi lepas selesai pukul 10 dia akan bergeraklah pergi bengkel masing-masing. Pukul 10 start. Sampailah tengah hari, lepas tu kan daripada tengah hari mungkin sampai bawa ke petang, mereka banyak aktiviti keagamaan lah. Duduk di surau, mengaji dan sebagainya. Ini puasa lah. Ini kalau bulan puasa lah. Kalau bulan tak puasa, tengah hari ada waktu makan. Break waktu makan, kita panggil master nak tengok master korek ni. Master korek ni maksudnya bilangan jumlah banduan yang ada dalam penjara tu sama dalam buku tu. Takut ada yang terlopeh ke lari ke masa mana-mana tu kan. Dalam satu hari saya kita ada 4 kali kiraan master lah kan. So dalam kiraan master tu dia orang akan pastikan. So dia orang akan break pergi makan, lepas tu nanti dah habis makan semua, sesi petang pula dia akan masuk balik bengkel. Dia waktu makan tu semua kira makan atau ikut tadi blok. Dia ikut blok dan dia juga ikut tempat pekerjaan masing-masing lah dekat dalam tu, dekat mana dia dapatkan kemahiran tu. Sebab ada setengah-setengah bengkel tu dia kena lewat sikit sebab ada benda yang dia perlu buat lebih dahulu kan. Tapi biasanya timing tu tak lagi lah. Kalau katalah contohnya makan daripada pukul 12 sampai pukul 1, tak boleh lebih pada tu lah, sebab pengurusan dapur dan sebagainya nak menguruskan pula lepas tu. Dan biasanya mereka akan makan serentak lah. Kalau dekat blok tu semua akan. Tengah hari kalau bulan Ramadan tak makan lah, mungkin dia balik rehat kat bilik ke dekat sel masing-masing. Kemudian lepas tu petang macam mana? Petang biasanya ada kerja balik. Kalau bulan puasa biasanya petang tak ada dah. Tak ada dah. Biasanya, tapi kalau bulan tak puasa pergi bengkel biasa. Sampai pukul 5. Sampai pukul 5 ataupun 4.30 lah biasanya. 4.30. Selepas 4.30? Selepas 4.30, kalau bukan bulan puasa, mereka akan balik ke sel masing-masing di mana penempatan mereka ditempatkan. Adakah dia boleh bersukan petang? Ada waktu dia, ada jadual dia lah. Blok ni blok mana yang turun ke padang. Blok ni blok mana, sebab dia boleh nak duduk, dia boleh nak main, boleh pulang pada dia lah. Lepas tu dia orang pegawai-pegawai ataupun kita panggil cikgu-cikgu dia orang ni dah tentukanlah permainan apa yang nak dimain pada petang tu. Dia tak boleh semua orang nak turun padang. Contohnya kalau 5,000 orang turun padang tu, penuh padang tu langsung tak dapat nak main kan. Pusing kanan kau, pusing kanan. Jadi dia ada sistem dia lah. Disiplin yang juga mesti dipatuhi. Dan kalau tiba program penjaga, hari ni tak ada sukan. Walaupun sepatutnya ada, itu terserah pada pihak Tabirana. Betul, sebab macam contohnya masa Covid dulu, kita tak benarkan dia orang keluar. Itu antara tekanan juga. Tekanan sebab tak boleh nak berpeluh duduk dalam kan. Poning kepala, asyik tengok dinding je. Itu masalah kat tu. Okey. Jadi macam mana pula yang banduan yang kan ada banduan-banduan yang maknyah ni. Banduan maknyah ni yang nak kata dia ni kan macam dah rasa dia perempuan, dia rasa lelaki. Di mana dia ditempatkan? Kan ada ditempatkan penjaga perempuan atau letak penjaga lelaki. Jadi nak tahu tuan-tuan yang ke mana-mana, kita jumpa lagi selepas ini. Setiap hari pelbagai tempat ceramah dan juga aktiviti-aktiviti yang saya lakukan.
Mulakan hari dengan susu kambing Al-Amr supaya dapat memberikan tenaga dengan adanya kurma dan madu serta membuat badan saya lebih segar dan sihat. Kepada yang belum cuba, cepat dapatkan. Kepada yang telah pun cuba, teruskan amal secara konsisten supaya memberi kesan kesihatan lebih baik pada tubuh badan anda. Maka, dapatkan segera sementara stok masih ada. Alhamdulillah, kita dah pun berada di blok yang terakhir. Iaitu masih lagi membincangkan tentang soal hati di tempat kerja. Jadi kita ni sebenarnya macam kita nak tanya hati Haji Zudin. Jadi yang tadi, soalan tadi, kalau yang ialah maknya yang ditangkap dan operasi apa semua, dia ada penjaga kan. Dia orang ditempatkan di mana? Penjaga wanita atau penjaga lelaki? Okey, so untuk makluman tuan-tuan perempuan SD kan, kita akan menahan banduan ataupun pesalah ni berdasarkan IC dia. So walaupun fizikalnya perempuan, Dia dah operate. dah operate ke apa ke, tapi IC-nya mengatakan dia adalah lelaki. So maka dia akan ditempatkan di penjara lelaki. Masa saya berada dalam penjara, bertugas di penjara, ada satu kes yang dia dah operate atas dan bawah. So ditukarkan ataupun diletakkan di penjara wanita sebab bimbang. Kalau duduk di penjara lelaki, Dikojo. itu bimbang kan. Betul juga Tapi bila ditempatkan dekat penjara wanita, dia pula dibuli pula di penjara wanita. Tak boleh, dia tak boleh. Jadi jangan sibuk nak jadi pondan tau. So memang hak dia, cuma bila dalam penjara tu, sebab kita tahu salah satu fungsi penjara adalah memastikan keselamatan. Banduan yang kita jaga tu, itu adalah prioriti. Kalau elok serba-serbinya masuk, kalau boleh dia bebas besok pun elok serba-serbinya kan. Sebab tu dekat dalam penjara sendiri, macam di penjara Kajang kita ada 11 blok. So biasanya ada satu blok yang kita asingkan untuk maknyah-maknyah ni lah. Dan supaya dia tidak bergaul dengan lelaki-lelaki. Kadang-kadang walaupun lelaki tak bergaul dengan dia, dia pula bergaul dengan lelaki. So payah jugalah kan. Jadi dari segi bekerja tu, upah dia orang macam mana tu Haji? So memang banduan ni dia bayar ikut caller lah, berdasarkan dia punya fasa dia tu. Tapi tak banyak pun kan, kadang RM1. RM1 satu hari untuk dia bekerja tu lah, dia masa hari bekerja. Kecuali kalau dia terlibat dengan beberapa kita panggil ada kerjasama dengan syarikat-syarikat di luar. Contoh antara yang saya boleh sebut adalah Top Glove. Dia memang ada hantar dia punya produk dekat dalam tu untuk kerjasama dengan banduan, dan dia orang ni akan dapat lebih. Biasanya kadang-kadang dalam bidang wiring ke, welding ke, kadang-kadang gaji dia orang ni boleh cecah sampai RM12, RM13. So kalau dalam 10 tahun dia duduk tu, adalah dalam 2-3 ribu duit nak keluar balik tu. Kalau boleh Haji share lah kan. Kalau Haji tahu lah. Sepanjang yang tu Haji tahu, banduan yang keluar tu paling banyak buat duit berapa? Ada tak? Kalau dengan saya, yang pernah bercakap dengan saya, 7,000 lah. RM7,000. 7,000 tu dekat 20 tahun lah. 20 tahun ni. Yalah. 20 tahun. Ya RM1 sehari tu belum cerita tak pergi kerja, tak dapat upah tu. Sebab dia orang ni pun walaupun kadang-kadang dia ada duit, dia nak keluarkan duit tu nak hantar ke keluarga ke apa ke, boleh. Kecuali kalau dia memang tak ada keluarga, memang dia simpan duit tu, nanti keluar nanti memang ni lah. Okay Tu Haji, seterusnya kan tadi tu Haji cakap kan, ada yang baru masuk untuk pinga. Ada 2-3 kali masuk macam dia lah pegawai penjara kan. Jadi apa faktor yang dia orang ni mengulang kesalahan ni? Okey lah. So kalau tanya saya, manusia ni berubah dalam dua keadaan. Satu, bila minda dia dah terbuka. Yang kedua, bila hatinya dah terluka. So minda terbuka dengan hati terluka. Menyebabkan seseorang tu akan berubah lah. So kadang-kadang bila dia keluar, minda dia tak terbuka lagi kan. Dia tahu situlah tempat yang sedap ni kan. So dia akan kembali balik. Dan bila dia keluar, hati dia terluka. Tak ada siapa lah. Mak ayah pun dah buang dia. Kalau dia dah berumah tangga, isteri, anak-anak pun dah. So dia anggap bahawa kat luar sana dah tak ada apa-apa. So lagipun dekat dalam penjara, kita bagi makan minum, tempat tidur apa benda. Dan dia orang pun bila jumpa sesama dia orang ni, dia tak ada rasa macam kau tak baik apa benda, sama kan, sama je, tak ada apa. Jadi dia tak ada rasa syakwa sangka, tak ada rasa kecil hati, tak ada rasa apa. So dia orang sama-sama dia orang. Jadi
tarikan untuk kembali balik ke dalam tu kuat jugalah. Kecuali ada tarikan luar yang lebih kuat lagi daripada dekat dalam. So maksudnya kalau kat dalam tu dia kata, "Oi, kat dalam makan best." Dia mesti ada makan yang lagi best lagi dekat luar. So tarikan dia. Kat dalam tu ada kawan-kawan. So kat luar ni dia mesti ada kawan-kawan yang lebih. So maksudnya tarikan di luar tu kena lebih kuat berbanding dekat dalam. Sebab penjara pula tak boleh pula nak sediakan makan makanan yang basi kan. Kan sakit perut kan penuh pula kat hospital kan, ataupun bagi makan yang setakat apa yang ada kan, pun tak boleh juga. So kita sedaya upaya menyantuni, dia ayat dia tu kan, menyantuni banduan-banduan yang masuk, tetapi dalam masa yang sama kita tak naklah mereka tu 2-3 kali pula masuk. Okey, Tuan Haji. Satu lagi soalan yang terakhir saya nak tanya Tuan Haji. Ini bukanlah kita nak memuji banduan lah. Tapi Tuan Haji tengok, berdasarkan Tuan Haji kan, Tuan Haji kaunselor kan. Kadang memandang tu di sudut yang angle apa yang positifnya yang Haji tengok bila berada dalam penjara, bekerja di penjara ni. Tuan Haji nampak apa yang baiknya banduan ni berbanding orang kat luar ni. Okey. Kalau bolehlah kita supaya dapat orang sedar kan. Baik, untuk maklumat SD, kat dalam tu banduan tu tetap manusia lah kan. Dia ada pemikiran, hati, fizikal dan juga sosial dia. Kalau kata apa yang baik sebenarnya bergantung kepada kita. Kan? Saya biasa bagi tahu dengan banduan ni, hidup kita ni ada 3P. Pembelajaran, pengajaran, pengalaman. Baik kat mana pun kita duduk lah kan. Saya duduk dengan SD ni, saya akan dapat pembelajaran, pengajaran, pengalaman. Dekat mana-mana pun. So sejauh mana ada orang dia kata saya akan jadi baik bila saya dipenjarakan. Janganlah tunggu dipenjarakan baru nak jadi baik kan. Betul. Tapi kita boleh dapat sesuatu lah. Kalau tanya saya apa yang saya dapat, saya belajar sesuatu benda yang baik daripada orang jahat. So banyaklah faktor-faktor dia. Contohnya kalau bulan Ramadan ni, kalau tengok cerita ataupun berdasarkan sesi kaunseling yang kita buat, ada yang umur dah 57 tahun, dia cakap dengan saya, sepanjang saya hidup tak pernah berpuasa penuh. Tapi Alhamdulillah tahun lepas, sebab masuk penjara tahun lepas, penuh tahun ni. Bukan saja puasa tu penuh, malah tarawihnya penuh, qiyamulalnya penuh kan. So bergantung kepada diri kita, sejauh mana kita nak dapatkan kebaikan daripada apa yang berlaku di persekitaran kita lah. Jadi itu dia. Jadi kita jadilah macam ikan masin. Ikan di laut dalam, kan? Ikan di laut dalam berpuluh tahun dia duduk dalam laut, dia tak pernah masin. Akhirnya bila orang koringkan dia, orang taburkan garam kat dia, jomor, akhirnya buntang mata ikan tu sebab dia tidak rela dimasinkan. Itulah prinsip ikan tu kan. Jadi kita ni ambil pengajaran, mudah-mudahan kita berjaya menjadi manusia lebih baik. Terima kasih banyak ucapkan kepada Tuan Haji Izzuddin atas perkongsian yang panjang lebar yang dapat menarik minda kita buat yang bermanfaat dan yang buat yang sia-sia. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain episod. Mudah-mudahan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.